Kalau kita fikir dari segi otak yang waras, tidak ada sebab kenapa ada pemimpin DAP nak keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh macam ni. Lukman. Lukman. Ha. Ini aku nak kabar orang Melayu. Ni orang ni Ronaldo Melayu mana ni? Walaun PAS ke walaun TIT bersatu? Amerika. Amerika tu sekolah Cina tak ada, sekolah India tak ada, negara negeri. Cakap mereka tak ada bahasa lain. Lim Kee Siang sedang berusaha untuk merosakkan imej DAP yang hari ini kita cuba nak yakinkan orang Melayu bahawa DAP dah berubah. Kalau hari ini yang menjadi Susagong DAP ialah Lim Guan Eng, agak-agak Lim Kee Siang nak buat tak kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang Melayu ni kembali marah kepada DAP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak membicarakan soal Lim Kee Siang. Aku cerita dia, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Kee Siang memang ada yang betul, ada yang mengikut perlembagaan. Tapi disebabkan kepimpinan DAP ni bukan daripada Lim Kee Siang, bukan daripada anak Lim Kee Siang, bukan daripada Lim Guan Eng. Kerap sangat ni seminggu dua ni dia kerap sangat dia duk keluarkan kenyataan-kenyataan yang duk nak tunjuk macam kerajaan hari ni akan buat tu, akan buat ni, kenyataan itu, kenyataan ini yang akan memberi kesan kepada kerajaan hari ni. Tambah-tambah sekarang kerajaan Anwar Ibrahim dulu sebelum pilihan raya dah setelah puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, apa dia tak kata dekat ni daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, apa dia tak kata dekat kerajaan, dekat Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan. So apabila Anwar dah lead kerajaan hari ni, Anwar dah jadi Perdana Menteri kan, dan selepas setahun mulalah handuk buah keluarkan kenyataan-kenyataan pilihan satu kan, Perdana Menteri bukan daripada Melayu, satu bab. Tapi memang betul lah di dalam perlembagaan tak ada pun cerita Perdana Menteri wajib daripada orang Melayu. Jadi dia dah jadi satu peluru, satu isu besar, satu modal, satu umpan kepada pembangkang supaya hentam kerajaan menggunakan kenyataan Lim Kee Siang. Jadi bertalu-talu kerajaan kena attack. Bertalu-talu ni, ini agenda DAP, agenda Anwar lah, itulah, lepas ni nak serahkan jawatan Perdana Menteri kepada ni lah, kepada tu lah. Padahal takkan berlaku pun. Takkan berlaku. Tapi tak apalah, satu bab, walaupun ni dia memfitnah, dia mengada-adakan lagi cerita, padahal daripada konsep perlembagaan tak ada pun menceritakan Perdana Menteri wajib daripada Melayu. Jadi itu satu bab. Dan yang terbaru, dia pula keluarkan kenyataan pilihan raya PBT untuk majlis-majlis ataupun bandaraya-bandaraya di satu-satunya daerah. Kalau tak silap aku, last buat pilihan raya tu pun waktu tahun 90-an, last buat. Tapi apabila sekarang ni dia ada ulang kembali sebab hak tu macam pilihan raya PBT ni dah tak buat dah, semua di atas lantikan saja. Sekarang ni tiba-tiba dia create pula isu dia create pula untuk pilihan raya PBT. So hak para walaun ataupun daripada orang-orang UMNO banyak dah daripada keluarkan kenyataan pasal ini. Jadi banyak sangatlah yang aku tak setuju ni apa hak yang tindakan Lim Kee Siang ni. Tapi aku percaya kalau anak dia, sekarang ni memang anak dia seorang dilantik menjadi Timbalan Menteri Kewangan kalau tak silap aku. Tapi apa salah? Kalau Lim Guan Eng macam tak dapat jadi menteri, adik kepada Lim Guan Eng pun dapat juga tempat. So apa masalah? Hang tak perlulah keluarkan kenyataan-kenyataan hak yang akan kena balik kepada kerajaan. Jangan duk buat hal, jangan hang duk cari ni penyakit. So jom aku nak buat dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam berkaitan Lim Kee Siang ni. Cukuplah Lim Kee Siang. Letih, hampa tahu dah. Letih kerajaan duk. Macam kerajaan hari ni ataupun pimpinan parti UMNO kah, daripada segi PH kah, apa duk kena hentam ni, Allah saja yang tahu. Tapi okey lagi lah. Orang boleh hormat hang lagi. Orang boleh respect lagi DAP. Sebab kenyataan hang Lim Kee Siang tak ada kena-mengena dengan DAP. Sebab hang bukan ahli parlimen DAP. Lim Kee Siang, dia dah tak jadi ahli parlimen. Dia hanya veteran, orang lama di dalam DAP. Dia dah tak ada kena-mengena di dalam ahli jawatan kuasa DAP. Dia hanya sebagai penasihat parti DAP. Itu saja. Sebab tu
andai kata Anthony Loke keluarkan kenyataan sanggah Lim Kit Siang, of course lah ada geng-geng parti ni, cai-cai kumpulan parti di dalam DAP ni akan ada yang cai-cai kumpulan-kumpulan Lim Kit Siang. Of course lah akan berlaku satu pergaduhan. Tapi DAP aku punya respect ni kan, mereka tahu ada masalah di dalam parti mereka. Mereka akan buat tak tahu je. Mereka akan settle secara diam-diam je. Mereka tak macam kita. Parti-parti hak yang ada orang Melayu ni. Parti-parti UMNO ke, PH ke, PKR ke apa ke, hang kata kat aku kata kat hang apa semua. No. DAP, cuba tengok Anthony Loke tak jawab apa, adalah satu dua tu dia pernah jawab, tapi dia tak besarkan isu tu, betul senyap. Tahu-tahu benar ni settle. Lepas tu Lim Kit Siang ni saja dia nak buka cerita lain pula. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh oleh Lokman Nur Adam berkaitan kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Kit Siang. Kenaan beberapa isu ataupun perkara yang ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin lama lah, DAP boleh katakan lama lah, seperti Lim Kit Siang dan beberapa pemimpin lah. Alhamdulillah kita tengok tadi Ketua Pemuda UMNO telah menyanggah lah kenyataan yang dibuat oleh bekas pemimpin, boleh katakan bekas lah pemimpin DAP yang menyatakan berkenaan untuk nak mengadakan pilihan raya di peringkat PBT. Jadi komen Datuk sikit berkenaan dengan saya dah komen 2 hari sebelum. Kemarin hari buat kenyataan kan. 2 hari sudah saya dah buat kenyataan saya. Saya maklumkan bahawa sekiranya pemimpin-pemimpin dinasti Lim ni semua bukannya orang DAP sekarang, kena faham ni. Dia ada kumpulan-kumpulan yang menyokong kepimpinan Lim Kit Siang, Lim Guat Eng ni. Itu sebab dia orang ni cuba nak, bagi saya lah, dia orang ni nak sabotaj. Dia tahu orang Melayu takut dengan DAP pasal kenyataan-kenyataan DAP sebelum ni. Kenyataan DAP berhubung dengan isu Malaysia, kenyataan DAP berhubung dengan isu hak sama rata, kan? Kenyataan DAP berhubung dengan isu Perdana Menteri bukan Melayu. So kalau kita fikir dari segi otak yang waras, tidak ada sebab kenapa ada pemimpin DAP nak keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh macam ni tanpa sebab, kan? So bagi saya hari ni Lim Kit Siang sedang berusaha untuk merosakkan imej DAP yang hari ni kita cuba nak yakinkan orang Melayu bahawa DAP dah berubah, kan? Kalau hari ni yang menjadi susanggung DAP ialah Lim Guat Eng, agak-agak Lim Kit Siang nak buat tak kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang Melayu ni kembali marah kepada DAP? Sudah tentu tidak, Jadi ni sebenarnya ada isu dalaman ni, isu dia nak sabotaj Anthony Loke, dan kita pun tahu bahawa geng-geng lama Lim Kit Siang ni masih ada juga, contoh macam pengurusi DAP Wilayah Persekutuan. Ini semua orang lama ni, apa nama dia, Tan Kok Wai. Ni semua orang lama, geng-geng Lim Guat Eng, geng-geng dinasti Lim. Jadi kalau kita nak serang, kita serang Tan Kok Wai. Kita kalau nak serang, kita serang Lim Guat Eng. Kita nak serang, kita serang Lim Kit Siang. Siapa yang buat kenyataan bagi mensabotaj DAP punya kepimpinan baru sekarang ni, nak balun. Kita tak payah peduli. Tetapi kita kena differentiate. Sama juga, kita kena tahu juga, dalam UMNO pun ada juga orang yang cuba nak sabotaj kita, nak sabotaj UMNO, nak pecah belahkan kita daripada kerajaan perpaduan ni, ada. Contohnya macam Isyamuddin, Isyam Jalil, kan? Dia memang nak pecah belahkan kita dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan DAP marah kat kita. Boleh tak kita anggap bahawa kenyataan Isyam Jalil itu adalah kenyataan UMNO? Tak boleh. Sebab dia seorang dia berfikiran begitu. Kita yang lain semua tak berfikiran begitu. Kita yang lain semua mempertahankan kerajaan perpaduan. Sama juga, Lim Kit Siang pun sama juga. Boleh tak kenyataan Lim Kit Siang, kenyataan Tan Kok Wai, kenyataan Lim Guat Eng, kita nak anggap ini kenyataan keseluruhan DAP? Tak boleh lah macam tu, sebab memang kita tahu mereka ni sedang sabotaj Anthony Loke. Tak ada ayat yang lebih baik untuk saya gambarkan, kerana orang yang bijaksana tak akan keluar kenyataan-kenyataan bodoh ni kalau dia tahu kenyataan bodoh ni boleh merosakkan hubungan DAP dengan rakan-rakan komponen kerajaan perpaduan.
So apa motif Lim Kit Siang? Apa motif Lim Guan Eng? Apa motif Tan Kok Wai? Saya secara peribadi nak beritahu kita akan lawan habis-habisan puak-puak dinasti Lim ni sekiranya mereka mahu melakukan sabotaj terhadap DAP dengan mengenengahkan balik isu Perdana Menteri bukan Melayu ataupun mengenengahkan isu pilihan raya PBT. Tak cukup kita tengok apa jadi pada Indonesia. Kena faham tau, kita buat pilihan raya umum pun rakyat dah berpecah belah. Nak tambah satu lagi pilihan raya PBT. Kita tengok apa jadi pada Indonesia. Ianya akhirnya menjadi rusuhan kaum, akhirnya menjadi perbalahan antara kaum. Hari ini orang boleh hidup dengan aman damai di kota Kuala Lumpur ke, di Pulau Pinang ke, di Johor Bahru ke, di Seremban ke, tak ada pergaduhan. Kenapa kita nak buat sesuatu yang boleh memecah belahkan kaum? Jadi kita secara peribadi kita insya-Allah lah kita akan pastikan hasrat Lim Kit Siang untuk memecah belahkan kerajaan perpaduan ni tidak akan berlaku. Dan kita insya-Allah saya secara peribadi kita akan bantah sekeras-kerasnya pilihan raya PBT ni. Kita akan benarkan benda ni berlaku. Okey? Soalan studio tu? Ya, silakan soalan studio. Okey Tok, bila Tok menyebut berkenaan dengan Tok akan menentang sekeras-kerasnya berkenaan dengan pilihan raya tempatan dengan Tok kan? Ya. Kalau kita ikutkan pilihan raya tempatan ni, kita menyuburkan demokrasi, kita memberi peluang kepada rakyat untuk memilih sesiapa yang perlu bekerja untuk mereka ni Tok. Komen sikit. Betul lah, memanglah ianya demokrasi, tetapi kena ingat hari ini kalau kita lihat apa yang berlaku di bandar-bandar, kita pernah buat pilihan raya PBT tu tak lama, keadaan menjadi tidak terkawal dan akhirnya kita terpaksa patah balik. So benda tu dah ada pengalaman dalam negara, bukan setakat apa yang berlaku di Indonesia, bukan setakat apa yang berlaku di negara-negara yang mempunyai masalah pelbagai kaum ni. Kita kena faham bahawa kalau misalnya pihak berkuasa tempatan ni, kita adakan pilihan raya dan kita tahu majoriti mereka yang tinggal di kawasan bandar ni kebanyakannya daripada satu kaum. Dalam keadaan hari ni orang Melayu berpecah belah. Jadi apa jadi kalau hari ini perwakilan di dalam majlis, ahli majlis tidak proportionate dengan jumlah kaum. Contohnya kalau kita tengok kita buat pilihan raya, last kali yang menang semua yang bukan Melayu. Ini akan menimbulkan rasa kegusaran, tak puas hati. Apatah lagi kalau yang di-Ketua Majlis Perbandaran akhirnya berlakunya penguasaan sesuatu kaum yang bukan majoriti. Ini akan juga menyebabkan banyak masalah-masalah lain sama. Jadi bagi saya hari ini, setiap parti politik yang duduk dalam kerajaan perpaduan ini, mereka boleh menentukan bahawa setiap perwakilan ahli-ahli majlis ni mengikut komposisi kaum. So cara tu dah cukup lah. Dan YDP PBT yang sedia ada pun setakat ni boleh menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga ketenteraman awam dan boleh menjaga kepentingan semua kaum, termasuk datuk-datuk bandar semua. Tapi kalau kita patah balik dengan mengadakan pilihan raya PBT, nescaya tak mustahil peristiwa-peristiwa tak baik macam peristiwa 13 Mei akan berulang kembali. Cukuplah kita sekarang ni dalam keadaan tidak ada pergaduhan antara kaum pun, politik kita tidak stabil. Cuba bayangkan kalau pilihan raya PBT pula diadakan. Sekarang ni pun dah okey dah, bergaduh 5 tahun sekali. Nak buat pilihan raya PBT, apa akan jadi pada negara kita? Asyik berperang satu sama lain. Cukup. Benda yang sedia ada yang bagus kita kekalkan. Ini bukan soal demokrasi. Demokrasi ini tidak bermakna bahawa benda tu betul. Kena faham tu. Ada juga demokrasi tak bagus. Ini semua benda yang bukan daripada apa ni, selain daripada Al-Quran dan hadis. Tidak ada apa yang sempurna. Ada kelemahan dia. Kita pun lihat bagaimana benda-benda baik yang dibuat oleh kerajaan sebelum ni, tetapi kerana fitnah, kerana proses demokrasi menghalalkan pertukaran kerajaan dan sebagainya, akhirnya negara berada dalam keadaan yang amat menyedihkan hari ni.
Jangan lupa. Kan? Cukuplah dengan satu pilihan raya, iaitu pilihan raya Parlimen dan juga DUN. Kalau tambah lagi satu, makin pecah belah kita. Okey? Begitu. Contoh katalah kalau pilihan raya tempatan ni kita gubal RUU baru, kita menetapkan tetapan-tetapan yang orang kata adil dan sama untuk semua kaum. Adakah Tok setuju? Saya tak setuju. Saya tak setuju. Saya rasa pilihan raya ni dah cukup memecah belahkan kita. Jangan tambah. Kalau ikutkan saya, pilihan raya kita 14 hari tu pun saya tak setuju. Cuba bayangkan 14 hari tu boleh menyebabkan kita pecah belah. Kalau boleh saya nak buat 7 hari. Tapi masalahnya bila orang pergi penamaan calon, nak kena buat poster, nak kena buat apa ni, kertas undi, ia mengambil masa. Itu sebab minimum pilihan raya kita ni biasanya lebih kurang 14 hari. Kan? Kalau ikut tanya saya rasa itu pun terlalu lama. Rakyat berpecah belah. Kan? Cukuplah. 1 minggu cukup. Tapi tak boleh nak buat apa. Buat poster kena makan masa, nak buat kertas undi makan masa. Kempen lagi. Okey? Macam baru sekali je sebenarnya nak cerita sikit lah. Di Ipoh ni kan, berkurun-kurun lama lah DAP menguasai. Jadi pada pandangan akak lah, sebab dah lama pun menengok prestasi BN dekat Ipoh ni, terutamanya MCA tidak memainkan peranan. Kita tak nampak pun calon-calon dia. Itu pasal bila setiap kali pilihan raya DAP kuasai Ipoh. Jadi bila sekarang ini DAP sudah join bersama UMNO, jadi kami pun merasa lega. Alhamdulillah. So sekarang ni yang timbul isu sekarang ni, bila Lim Kit Siang ni buat pula isu-isu yang tak masuk akal ni, Datuk. Kan? Jadi kita nak merapatkan jurang-jurang. Sebelum Lim Kit Siang kata Perdana Menteri tak semestinya orang Melayu. Ada tak pernah dengar makhluk-makhluk lain cakap? Ada. Siapa tu? Alah, sebelah-sebelah PAS tu lah pun ada juga cakap dulu. Tapi lama dulu, Datuk. Dah lama sebenarnya sangat. yang mula cakap bahawa Perdana Menteri tak semestinya Melayu ialah Tun Dr. Mahathir. Ya, betul. Sebelum itu PAS pun ada cakap, sampaikan di Kelantan pun dia orang nak sanggup ubah di Kelantan lah, untuk jadikan yang Muslim bukan Melayu boleh menjadi Menteri Besar Kelantan. Betul tak, Datuk? Okey. Betul. Jadi maknanya apa yang jadi dulu tak dijadikan isu. Cuma sekarang ni bila Lim Kit Siang yang bercakap macam tu, dah jadi besar isu tu. Jadi yang kami ni yang bersetuju dengan keadaan situasi sekarang ni, nak cuba menyatukan antara UMNO, DAP, PKR yang kami di bawah-bawah ni lah. Akak tak rasa pelik ke kenapa tiba-tiba tak ada pokok bergoyang, tak ada angin bertiup, tiba-tiba Lim Kit Siang cakap macam tu? Ya, betul juga, mungkin ada sesuatu. Kita kena faham satu di dalam DAP ni pun dia ada fraksi dinasti Lim. Dia ada yang menyokong kepimpinan yang sedia ada sekarang. Ada setengah daripada geng-geng DAP ni lebih mesra kepada Tun Dr. Mahathir. Betul. Ada setengah-setengah daripada mereka ni lebih mesra kepada Datuk Seri Anwar, kan. Tetapi bila Lim Kit Siang dalam keadaan hari ni kita sedang berusaha untuk cuba menunjukkan kepada rakyat bahawa DAP hari ni bukan macam DAP zaman Lim Kit Siang. DAP hari ni sudah berubah, lebih pragmatik. DAP hari ni lebih bertolak ansur, dan mereka juga belajar melalui kesilapan pemimpin-pemimpin sebelum ni yang terlalu lancang mulut, yang terlanjur perbuatan sehingga menyebabkan mereka 22 bulan dah hilang kerajaan. Betul tak? Ya, betul, Datuk. So, kita kena tahu bila Lim Kit Siang keluarkan kenyataan sedemikian rupa, dia ada udang di sebalik batu. Kami merasa pun macam tu juga, Datuk. So tujuan dia tidak lain tidak bukan. Takkanlah dia dah tahu orang Melayu takut dengan DAP kerana keceluparan pemimpin-pemimpin terdahulu, perbuatan pemimpin terdahulu ketika bersama dengan PAS, ketika bersama dengan
bersatu, kan? Ya. Masuk akal tak tiba-tiba Lim Kee Siang kata dia nak lihat negara ni yang dia punya penduduk dia lebih kurang 70% Melayu, Bumi Putera. Dia nak lihat bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Ya. Ini terang-terang sabotaj kepada DAP. Serius. Ini terang-terang sabotaj pada DAP. Sebab apa? Sebab hari ini anak dia bukan Susah Agung DAP lagi. Ya. Ini kita kena faham. Jadi, jangan kerana bila musuh-musuh kepada kepimpinan DAP hari ini membuat kenyataan, kita nak marah dekat kepimpinan DAP. Ya. Contohnya ada juga orang-orang DAP yang marah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisham Jalil. Ya. Betul tak? Hisham Jalil kata, saya akan tolong UMNO, tapi saya tak akan tolong DAP. Kita baru berkawan dengan DAP, perlu tak keluar ayat bodoh macam ni? Tak perlu, betul tak? Ya. Jadi, boleh tak orang DAP marah dekat kepimpinan UMNO kerana kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang bermusuhan dengan pemimpin UMNO? Tak boleh lah. Sama jugalah, kita tak boleh salahkan DAP bila mana Lim Kee Siang ini mengeluarkan kenyataan yang niat dia tak lain tak bukan nak sabotaj Anthony Loke, kepimpinan baru DAP hari ini. Ya. Ini kita kena faham. Ya. Tapi masalahnya sekarang ni, kami yang cuba nak apa kata orang nak cari something yang boleh kita jadikan perhubungan yang kita ada sesama kita yang baik sekarang ni untuk menjadikan satu yang positif. Susahlah bila ada benda-benda macam ni. Betul. Orang yang di bawah ni, dia orang tak faham, Datuk. Setuju. Macam kita ni, kita open, kita baca, kita mendengar. Ya. Semua pihak kita dengar. Dari situ kita ambil kesimpulan mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Betul. Tetapi orang yang di bawah ni, dia orang hanya macam Datuk cakap lah, hanya dengar TikTok, dengar sosmed ni. Jadi susah Datuk, susah betul, sangat. Betul. Ya. Jadi saya cakap, saya punya nasihat satu saja. Kak sendiri penyokong Tegak PN, itu yang Kak marah sangat. Faham. Nak ubahkan dia pun susah. Apatah lagi nak ubah orang lain. Betul tak Datuk? Betul. Saya faham sangat Kak. Saya faham sangat. Itu kadang-kadang kita pun geram juga bila Lim Kee Siang keluar kenyataan begini. Jadi kalau orang macam ni, dia sengaja sabotaj parti dia sendiri, kita nak bantai, kita bantai je. Lebih kurang macam Hisham Jalil kita bantai. juga lagi. Dia lebih kurang macam Hisham Jalil. Jadi kalau ada orang UMNO sendiri pun nak bantai Hisham Jalil, kalau ada orang DAP ke Amanah ke nak bantai Hisham Jalil, biarkan. Tapi kalau ada orang DAP yang perangai dia macam Lim Kee Siang ni, sabotaj parti sendiri, kita balun. Jangan takut. Macam dia tak nampak. Okey. Kalau tak ada, dia bukan dia tak nampak, dia nak sabotaj Anthony Loke, itu je. Cuba kalau anak dia hari ni, sebagai Susah Agung DAP, kalau anak dia hari ni adalah menteri di dalam kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, agak-agak dia nak sabotaj tak? Yelah, confirm dia takkan. Kan? Ya. Tapi dia kena pandang pada yang positif. Maksudnya tadi, kalau tak ada keadaan sekarang ini, dah tentu DAP tak akan dapat merasai menjadi menteri. Betul tak? Betul. Kan? Jadi patutnya dia bersyukurlah, berterima kasih dengan itu, keadaan yang itulah, sekarang ni. itu yang dia marah. Sebab anak dia tak jadi menteri. Sebelum ni pun anak dia setakat menjadi Timbalan Menteri Pelajaran, kan? Lepas dia keluarkan kenyataan macam tu, anak dia dapat jadi Timbalan Menteri Kewangan. Kita kena faham lah tu. Itu taktik lapuk Lim Kee Siang ni. Saya rasa generasi baru DAP pun tak generasi baru DAP ramai yang marah bila Lim Kee Siang sedang mereka berusaha untuk dapatkan keyakinan orang Melayu ni. Lim Kee Siang menjauhkan DAP daripada orang Melayu balik. Ya, betul. Sangat betul. Dia orang memang marah. Orang DAP sendiri marah. Kawan-kawan DAP saya semua beritahu. Dia kata apa benda yang dia orang ni cuba buat, kan? Marah
lah dan Tapi sedih. masalah dia orang ni, Lim Kee Siang ni bekas presiden, bekas pengurusi DAP. So nak expect orang macam Anthony Loke ke orang-orang DAP ni belasah Lim Kee Siang ni memang tidak lah. Kan? Dia orang masih ada rasa hormat. Jadi kita yang di luar ni kan, dan nampak dia ni melampau dan sabotaj kerja yang kita buat. Kan? Ya, Kerja kita nak cuba mengukurkan kerajaan perpaduan ni, kerja dia nak memecah belahkan kerajaan perpaduan. So orang macam kita kena belasah lah. Dia Datuk, suka tak suka mungkin itu dia punya pasal. Kita peduli apa kan? Kita bukan makan gaji dengan dia kan? Ya, Kita betul. bantai je. Datuk, Ah. mungkin ke bagi title tone dia senyap sikit sekarang? Kau dah dapat Tan Sri tu dah kira bagus lah. Dulu dia belagak tak nak, Datuk. Tak nak title pun. Tak apalah. Okey, Kak. Terima kasih. Datuk, terima kasih banyak ya. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Setelah lama berdiam Din Tompok mengeluarkan kenyataan. Beliau mengatakan perubahan politik punca tiada jaminan Perdana Menteri Melayu. Oh. Aku ingat dia keluar kenyataan di mana menantu dia. So kita tak payah layan lah kenyataan-kenyataan bodoh daripada manusia-manusia macam Lim Kee Siang, Mahathir, Din Tompok yang nak menakutkan orang Melayu, kata bahawa bukan Melayu akan jadi Perdana Menteri lah. That will never happen. Trust me. Kalau tunggu sampai 260 tahun macam US pun, belum tentu kita akan ada Perdana Menteri bukan Melayu. Kerana kena faham di US ni orang kulit hitam ni pun anak boleh tahan ramai. Kalau dekat Malaysia ni kita nak bersaing dari segi child breeding ataupun jumlah kelahiran anak di antara orang Melayu dengan orang Cina, boleh lewat? Tak boleh. Dah ada contoh. Dah ada contoh. Aku ada 11 orang anak. Anak-anak orang Melayu lain 5 orang, 4 orang, semua ramai. Anak orang Cina kau tengok berapa? 1, 2, 1, 2, jarang-jarang 3. Kan? So in long run, jumlah orang Majoriti. Cina akan merosot, jumlah orang Melayu akan meningkat. Jadi politik bodoh menakut-nakutkan orang Melayu, orang Cina akan jadi Perdana Menteri ni bakul sampah kan lah. Tak masuk akal sama sekali. Okey? Ada yang nak naik? Belum? Ada Naik dulu. Ronaldo. Ronaldo akan naik sebentar lagi. Siu. Halo Ronaldo. Lukman. Lukman. Ini aku nak kabar orang Melayu. Ni orang ni Ronaldo Melayu mana ni? Walaun PAS ke walaun TIT bersatu? Amerika. Amerika tu sekolah Cina tak ada, sekolah India tak ada, negara menteri. Cakap mereka tak ada bahasa lain. Sedar tau. Malaysia ni berat Melayu. So kerana ada sekolah India, sekolah Cina, maka Cina dengan India boleh jadi Perdana Menteri lah? Batuk mu kena tembak tau. Berat mu. Tak ada. Dia ni Ronaldo, nama mak bapak bagi pun hang tak berani nak letak kan. Hang lagi berat tau, memalukan mak bapak sendiri. Berat nanang. Ini pelosok orang Melayu baru. Apa dia cakap saya tak faham? Aku tak tahu. Walaun koyak. Okey. Okey geng, alhamdulillah geng. Okey, terima kasih banyak apa dah layan sampai ke sini kan. Teruskan kita pun menilai apa yang Lokman Adam cakap tadi. Apa yang kenyataan Lim Kee Siang ni, kita jangan attack kepada DAP. Sebab DAP sekarang ni pada aku dan pada orang UMNO sendiri memang berbeza. Waktu zaman Lim Kee Siang dan DAP hari ni di bawah Anthony Loke sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Kan? Sehingga kan waktu Anwar Ibrahim
sebelum nak angkat sumpah menjadi Perdana Menteri, DAP Anthony Loke sendiri cakap, kami demi nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, jawatan untuk menteri kami tak mau. Sampai DAP keluarkan kenyataan tak mau jawatan-jawatan menteri. Tapi disebabkan bila dah terbentuknya kerajaan, bila dah macam rundingan, Anwar Ibrahim bagi juga untuk DAP. Sebab apa? Cuba hampa tengoklah kan. Daripada awal betapa rendahnya ego mereka demi nak sampaikan matlamat mereka Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab DAP majoriti, DAP Cina ni sokong DAP. 98% Cina di dalam Malaysia sokong DAP. Sebab apa? Sebab mereka nampak matlamat DAP. Dan aku dengar hak yang mana sebelum ni ada beberapa orang mereka dah jadi pengawal-pengawal kepada ahli parlimen DAP. Oh, dia punya kerja betapa straightnya. Hang tak buat kerja, kalau apa yang arahan daripada ahli parlimen tu hang tak buat, hang akan dipecat ataupun hang akan ditukar dengan orang lain. Dia akan lantik orang lain yang betul-betul boleh buat kerja. Dan kalau dia bagi arahan, tolong pi jumpa ketua-ketua kampung, tanya apa masalah dan cepat-cepat kita akan usaha selesaikan. Sebab tu hampa boleh tengok, walaupun di situ macam di kawasan parlimen tu ada orang Melayu pun ramai, tapi kenapa DAP tetap boleh menang? Sebab apa? calon DAP tu dapat meraih undi daripada orang-orang Melayu ni. Sebab mereka buat kerja, mereka bersungguh-sungguh. Itulah hak yang kita boleh respect DAP ni. Tapi kepimpinan yang lama, kepimpinan yang dah keluarkan kenyataan hak yang tersinggung bangsa-bangsa lain, dan hak yang mempertikaikan itu, mempertikaikan ini. Tapi pada akulah dia mempertikaikan itu, macam mempertikai ini, setakat aku ni pengetahuan aku, dia tak pernah lah dijatuhi hukuman bersalah kan. Dan kalau tak silap aku, tak ada lagi lah 3R hak yang macam hak yang dikenakan oleh Lim Kit Siang. Tapi kalau tak silap aku, waktu ISA dia ada kena, atau hasutan pun kalau tak silap ada kena kot zaman Najib. Tapi itulah kita kata dia kan zaman veteran kan. Dia orang lama di dalam DAP. Tapi itulah ramai orang sangat kaitkan dia dengan tragedi yang berlaku 13 Mei. Hakikatnya dan rekod yang ada, dan sehingga kan ketua polis negara, ketua polis negara tu pun dia dah minta maaf kepada Lim Kit Siang kan, sebab dia kata berlakunya 13 Mei tu disebabkan Lim Kit Siang. Padahal Lim Kit Siang tak ada pun dekat belah Semenanjung, dia ada dekat Sabah waktu tu. Sehingga kan ketua polis tu pun minta maaf kepada Lim Kit Siang sebab dia kena saman dengan Lim Kit Siang. Jadi itulah kan, Lim Kit Siang ni kita tahu dia akan bercakap, memang dia tahu sebab dia orang tua, dia orang lama, dia akan bercakap dengan refer kepada perlembagaan. Tapi masalahnya dia menyentuh isu-isu para walaupun boleh buat satu sentimen. Depa boleh buat isu untuk nak hantam kerajaan, untuk nak balun kerajaan, untuk nak maki kerajaan. Yang tu yang kita tak mau. Tolonglah Lim Kit Siang. Kalau boleh, bila macam handa nak jadi veteran, kalau hang nak keluarkan kenyataan, keluarlah kenyataan yang memuji, hak yang mengajak ke arah pendamaian, cerita apakah perjuangan hak yang sebenar-benarnya ni, ikhlas demi rakyat, demi negara, demi membangunkan negara. Kan? Ini seperti mana hak yang diperkatakan oleh Lokman Adam tadi, untuk pilihan raya PBT ni akan ada sebelah pihak, akan ada satu-satu puak ni yang akan untung. Jadi kita pun tahu kan, contoh macam Cina, berapa banyak dia boleh labuk, tetap dia akan labuk kan. Tak kira Cina baik ke, ada hak yang Cina baik pun macam tu, ada hak Cina jahat lagi teruk depa buat kan. Untuk apa? Untuk nak dapat kedudukan, untuk nak dapat kuasa. Itu baru Cina. Kalau Melayu kita pun tahu puluhan tahun, kalau tak Menara Tun Daim tu tak kena sita kan. Orang Melayu bekas menteri jadi billionaire babe, kaya gila, ada menara syarikat dia lagi babe. Jadi itulah kan, insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Kita mengharapkan Lim Kit Siang keluarlah kenyataan yang baik-baik. Janganlah keluarkan kenyataan yang
hak yang sehinggakan para wala untik ni dapat sanggah kerajaan kita, dapat satu umpan, dapat satu modal untuk hentam kerajaan. Kita tak mau. Jagalah muka-muka kepimpinan hari ini. Sebab kita tahu Lim Kit Siang dah berusaha untuk nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pun dah bertahun-tahun. Jadi bila Anwar dia dah jadi macam Perdana Menteri, kita bagilah dia tu kekal hingga 2 penggal, hingga 50 penggal pun tak apa. Moga Allah panjangkan umur Anwar Ibrahim ni macam di dalam ketaatan Allah. InsyaAllah lah. Aku nak bagi walaupun panas sikit, sebab tu aku cakap 50 penggal. Okey, jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.